لنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kerana apa? Sudi meluangkan masa untuk kita menyambung perbincangan kita pada hari ini. Dan antara kelebihan apa kita buat kelas online ni kan adalah apa mudah, kita boleh dekat mana-mana je kan. Ya. Macam apa jadi duan kan. Kita mudah kat mana-mana pun kita boleh. Sambil memandu boleh. Kita tengah dekat luar boleh kan. Alhamdulillah. Okay, baik. Jadi kita akan sambung perbincangan kita daripada minggu lepas. Minggu lepas kita dah bincangkan tentang ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bincangkan Alhamdulillahi Rabbi dan baki tinggal apa? Al-alamina. Al-alamina. Kalau itu ikut terjemahan, kita terjemahkan dia sebagai apa? Sekalian alam. Okay. Ingat lagi tak terjemahan Alhamdulillah? Apa terjemahan dia? Segala puji dan kesyukuran. Segala pujian, kesyukuran kan. Itu kita terjemahkan li dengan apa? Kalau biasa terjemahkan adalah bagi kan, tapi lepas kita apa? Kita tadabbur sikit, so kita dapat pemahaman bahawa li itu dia bukan sahaja bagi, dia apa? Hak milik mutlak kan? Hak milik mutlak. Hak milik mutlak kepunyaan Allah. Rabbi selalu kita terjemah adalah Tuhan. Tuhan yang apa? Mencipta dan mentadbir sekalian alam. Tuhan yang mencipta dan mentadbir ataupun sekalian alam. Dia bukan saja mencipta, tapi dia yang mengaturkan semua. Ni ada setengah macam manusia mencipta juga, tapi dia tak ada kuasa untuk memerintah. Contoh manusia kan, dia boleh mencipta kereta, motor, tapi dia tak boleh nak memerintahkan kereta dan motor tu kan, sebab bukan dia punya yang sepenuhnya. Orang beli kereta tu orang punya, bukan dia punya. Tapi Allah, dia mencipta dan dia empunya, dia memerintah, dia boleh buat suka hati kepada apa yang dia ciptakan itu. Kemudian al-alamina, sekalian alam. Kita dah tengok juga pada minggu lepas kita punya apa, untuk mudah terjemah tu, formula mudah terjemah kita iaitu huruf ya dan nun di akhir kalimah, huruf nun berbaris fathah kan. So kita terjemahkan sebagai sekalian para ataupun orang-orang yang. Itu division sikit lah. Okay, baik, al-alamina, sekalian alam. Baik, apa yang dimasukkan dengan sekalian alam ni? Ada dua. Yang pertama jin dan manusia. Ini kita lihat dalam surah 25 ayat yang pertama. Kita lihat surah 25 ayat yang pertama. Ada muka surat 359. Muka surat 359 surah Al-Furqan. Surah 25 ayat yang pertama. Baik, baca. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Baik, terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Okey, baik. Jadi al-alamin, maksud dia seluruh alam, dalam kurungan itu jadi apa? Jin dan juga manusia. Manusia. Baik, yang kedua, al-alamina juga bermaksud alam-alam lain. Sebab al-alamina kan dia adalah kata apa dalam bentuk apa? Jamak. Jadi jamak tu apa? Plural. Plural. Kan al-alamina dia dalam bentuk jamak, iaitu plural. So dia punya singular dia alam. Macam kita selalu sebut alam kan. Tu bahasa Arab lah tu. Masing-masing dah kira orang Arab lah sebenarnya ni. Cuma segan je dah cakap Arab kan. So dia punya singular dia alam. Al-alam sama macam kita. So al-alamina sini maksud dia alam. So sini maksud dia alam. Mufrad. Sini mufrad, sini jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. So yang ni alam, ini alam. Banyak. So bila sebut alam, ini semualah. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam planet-planet, semua termasuk dalam al-alamina. Tidak terhad hanya pada apa yang kita nampak dan apa yang kita tahu. Tapi dia termasuk semua benda yang Allah ciptakan, hatta yang kita tak nampak, yang kita tak tahu pun. Apa yang ada di perut bumi dan apa yang ada di angkasa. Semua itu termasuk dalam al-alamina. Okay, baik. Dan semua al-alamina ini, kata al-alamina juga kan dia berasal daripada kata apa? Alam. Kan? Yang membawa kepada satu perkataan lain, alamah. Kalau dalam bahasa Melayu, senangnya kita sebut apa? Alamat. Kan kita guna alamat kan? So dalam bahasa Arab nama dia alamah. Alamah maksud dia tanda. Juga berasal daripada asal perkataan alamina, iaitu alam. Maksud dia tanda. Alamah maksud dia tanda. Alamah. Tak ada lam. Sini tak ada syaddah. Kalau kita tulis macam ni, ni alamatun. Yang ni alamatun. Beza dia apa? Beza dia kat sini ada syaddah je. Ada sabdu. So maksud dia dah berubah. Alamah maksud dia tanda. Alamah maksud apa dia? Kita selalu dengarkan alamah kan? Alamah ni orang-orang yang alim. Alamah. So jangan tersilap, jangan sebut alamah pula. Alamah. Alamat, iaitu tanda. Maka alam ini seolah-olah Allah nak bagi tahu al-alamina, sekalian alam. Alam ini adalah tanda kepada adanya Rabb. Seolah-olah Allah nak bagi tahu al-alamina, alam ini adalah tanda kepada adanya Rabb. Yang disebut sebagai itu Rabb al-alamina, Rabbul alamina. Jadi alam ini adalah tanda kepada adanya Rabb yang mencipta dan mentadbir.
Itu antara pemahaman ataupun pemerhatian yang boleh kita dapat daripada Al-Alamina. Okay, baik. Okay, selesai. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Okay. So kita dah tahu semua makna dia. Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu li hak mutlak milik Allah. Hak milik mutlak Allah. Allah, Rabbi, Tuhan yang mencipta dan mentadbir ataupun memerintah al-alamina, sekalian alam. Baik. Sekalian. Apakah perkara terbesar yang perlu kita bersyukur kepada Allah? Apakah perkara terbesar yang perlu kita bersyukur kepada Allah? Kita lihat dalam surah 18. Surah 18 ayat yang pertama. Pada muka surat 293. Muka surat 293. Ini adalah apa? Nikmat besar yang wajib kita syukuri. Apakah dia nikmat besar yang wajib kita syukuri? Baik, surah 18 ayat pertama pada muka surat 293. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya suatu yang bengkok yang diterpesong. Baik. Jadi nikmat besar yang wajib kita syukuri ialah apa? Turunan Al-Quran. Ya, Al-Quran. Selain daripada Allah, kata nikmat besar yang wajib kita syukuri ialah Al-Quran. Juga kalau kita lihat dalam surah 6 ayat yang pertama, surah 6 ayat yang pertama, Allah menyebutkan bahawa Allah telah mencipta kegelapan dan juga cahaya. Allah telah mencipta kegelapan dan juga cahaya. Kita lihat dalam surah 6. Surah 6 ayat yang pertama. 128. Muka surat 128. Surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat yang pertama. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Baik, terjemahan.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu, orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Baik. Allah kata dia telah disuruh kita mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah turunkan. Kerana apa? Kerana Allah kata dia juga menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Allah tidak memberikan kita sesuatu ujian, sesuatu masalah, kecuali Allah akan berikan juga apa dia? Penyelesaian ataupun jalan keluar. Maka Allah kata dia telah turunkan kepada kita Al-Quran, satu nikmat besar yang wajib kita syukuri. Kerana apa? Kerana Allah kata dia juga menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Maka bagaimana cara untuk kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya ini? Cara nak keluar dia, Allah berikan solusi dia, iaitu dalam surah 14 ayat yang pertama. Mungkin kalau kita lihat Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran. Kita macam okey, kita cuma dapat info Allah turunkan Al-Quran. Okey dah, Allah dah turunkan Al-Quran, itu je. So kita tak tahu selain apa yang kita nak buat dengan Al-Quran ni, apa gunanya Al-Quran ini, apa benefit Al-Quran ini kepada kita. Tapi Allah dia tahu apa perlunya Al-Quran ini kepada kita. Kerana dalam kehidupan kita ini Allah telah menciptakan juga kegelapan dan juga cahaya. Maka Allah tahu kita perlukan panduan ketika mana kita di dalam kegelapan untuk kita pergi kepada cahaya. Maka Allah berikan kepada kita solusi. Dalam surah yang ke-14, ayat yang pertama tu Allah sebutkan, surah Ibrahim. Ada surat 255. Surah yang ke-14 ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika linukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Terjemahan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab Al-Quran, kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka. Jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Baik. Jadi sebab itu Allah berikan kepada kita apa? Al-Quran. Ustaz, minta tolong Ustaz, minta dia orang mutekan dia punya speaker ni sebab saya cari dalam ni tak jumpa pula nak mute all nanti. Ustaz pula kena mute. Ada gangguan banyak tu. Boleh mute kan? Siapa yang belum mute kan suara, boleh mute kan suara. Ada yang tak ada speaker. Tapi kedengaran pula. Saya tak boleh nak mute kan speaker dia orang. Dia orang pakai audio je. Boleh mute kan speaker dulu. Okey. Okey. Okey, baik. Jadi sebab itu Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Al-Quran ni mungkin sebahagian kita tahu fungsi dia dan sebahagian kita tak tahu fungsi dia. Lalu Allah beritahu, dia telah ciptakan kepada kita ujian, iaitu kegelapan. Dan Allah turunkan Al-Quran untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Dan kita telah sebutkan kegelapan tu apa?
Kegelapan itu adalah kegelapan kufur kepada cahaya iman. Kegelapan apa lagi? Kufur. Kita ada kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Kita ada kegelapan apa? Masalah kepada cahaya solusi. Itulah sebab dia Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Kerana hidup ini pasti setiap daripada kita akan diberi ujian yang pelbagai bentuk mengikut kepada keadaan masing-masing. Tapi yang pasti setiap kita akan diberi ujian. Maka Ustaz ulang balik Ustaz. Ya. Ustaz ulang tadi kegelapan kufur, yang kedua apa? Syirik Kepada tauhid. Ya. Saya rasa saya ada pernah beri, sebab tu saya tak tulis. Siri kedua ke siri ketiga gitu? Ada. So Allah telah keluarkan kita. Tak apa, kita ulang Ulang, tak apa, ulang Ustaz. Belum ulang bagus. Zulumat. Dalam tu disebut Allah Quran ini guna dia untuk keluarkan daripada zulumat kepada nur. Ya. Kegelapan Kepada cahaya. Daripada orang yang kufur kepada cahaya iman. Daripada orang yang berada dalam kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. Dia orang yang berada dalam kegelapan masalah. Dengan Al-Quran ini Allah berikan cahaya solusi. Orang yang berada dalam kegelapan apa? Apa masalah yang dia ada? Masalah rezeki, kegelapan, kesempitan rezeki. Allah berikan dia kepada rezeki yang lapang. Semua itu Allah telah sediakan. Allah berikan jalan keluar kepada setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Cumanya tinggal kepada kita sahaja untuk apa? Untuk menggali, mencari solusi bagi setiap ujian ataupun masalah yang kita hadapi. Dan jawapannya ada dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini, kerana sifat Al-Quran ini adalah apa? Dia mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Dan ini ada di sepanjang zaman. Daripada zaman Nabi SAW hinggalah nanti hari kiamat. Kan? Daripada dulu ada masalah orang yang tidak beriman dan juga beriman. Daripada dulu ada je orang yang syirik sehingga sekarang. Daripada dulu ada je orang yang ditipu masalah sehingga sekarang. Daripada dulu ada je yang orang hidup dia sempit. Sebab itu Al-Quran ini dia relevan sampai hari kiamat. Cuma kita sahaja yang perlu mendalami untuk kita mendapat cahaya daripada Al-Quran itu. Dan salah satu cara untuk kita mendapat cahaya daripada Al-Quran ialah dengan kita membaca dengan kefahaman. Sebab itu kita semua pada hari berusaha untuk apa? Faham Al-Quran dengan kita mentadabbur. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Amin. Baik. Jadi Al-Quran adalah satu nikmat besar yang wajib kita syukuri. Dan dalam perbincangan kita yang seterusnya nanti kita akan nampak tidak ada nikmat lain yang besar. Lebih besar daripada Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran ni ada semua. Kan? Dalam Al-Quran suruh taati Allah. Dalam Al-Quran suruh taati Rasul. Kan? So, semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran adalah satu nikmat paling besar yang wajib kita syukuri. Baik. Selesai. Sebagai penutup, untuk tajuk ini, penutup untuk tajuk ini bukan penutup kelas kita hari ini ya. Penutup untuk ayat yang kedua ini. Setelah kita ketahui
Makna Alhamdulillahirabbil alamin, kita dah tahu kelebihan dan keistimewaan mengucapkan alhamdulillah, maka marilah kita membanyakkan mengucap alhamdulillah dalam kehidupan kita. Kerana apa? Ini yang minggu lepas tu saya minta tolong ingatkan saya. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi SAW apabila Nabi itu orang kata apa, bertemu dengan perkara yang menyenangkan dia, satu perkara yang dia rasa seronok, dia rasa happy, Nabi akan cakap apa? Alhamdulillah. Dan kalau Nabi bertemu dengan satu perkara yang Nabi tak suka, Nabi benci, yang buat Nabi sedih, juga Nabi ucapkan apa? Alhamdulillah. Tetapi ucapan alhamdulillah itu adalah apa? Berbeza mengikut keadaan. Ada dua keadaan, iaitu keadaan suka dan keadaan tidak suka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Nabi SAW baik. Boleh tulis dulu, saya tuliskan terjemahan dia dekat ruangan chat jap. Boleh nampak Kenapa blur Ustaz whiteboard ni? Blur Blur lah. Boleh fokus kan? Ya Sekejap. Sebab saya tak nampak saya punya Mana saya punya kamera? Okey Ustaz, cantik. Okey, dia dah fokus dah. Alright. Terima kasih. Syukran. Dia tolong beritahu kalau blur lagi. Blur balik. Blur balik. Ya Allah. Sekejap. Blur macam tadi. Tak juga. Sama. Yang tadi tu bagus. Sekejap dia sharp. Okey. Jangan pegang apa-apa. Dah cukup. Nanti saya tak boleh gerak lah. Okey, tak apa Ustaz. Pasal tanda tak nampak tu. Dia punya tu okey lah. Tanda dia tak nampak. Alhamdulillahillazi binikmati Ustaz kena bercakap Ustaz, gambar tak pergi kat apa ni, muka Ustaz tak keluar. Oh, muka saya tak keluar. Okey. Dia bercakap baru keluar. Okey. 2,500 tu Hanif Saya buat tengah apa? Lepas binik matihi tu apa Ustaz? Binik matihi tu? Binik matihi tatimu. Tatimu. As-salihati. as-salihati. Alladzi bi ni'matihi Hanya tatimu tengok.
as-salihati. 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 Yang bawah alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Natimus salihati. Alhamdulillahi ala kulli halin tatimmu salihal. Hantar dekat. Terjemahan saya nak tulis kat papan ke tulis kat chat ni? 2.5. Segala Nampak sangat pujian lah. dan kesyukuran itu bagi Allah. Tulis kat chat lah Ustaz, Dan saya tak dengan- nampak lah. Tak nampak? Sebab saya punya tak boleh buat speaker view. Jadi ternampak semua gallery view ya. Oh. Saya rasa cuba pakai handphone ke laptop? Laptop. Alamak laptop. Kalau laptop susah nak nampak Kalau pakai speaker, kalau chat tu boleh lah saya baca. Saya tulis kat chat Ya. Segala pujian dan kesyukuran itu bagi Allah yang dengan nikmatnya tatim as-salihat. Amal soleh. Tatimmu salihat. Saya tulis sekali kat ruangan chat tu dalam tulisan Rumi. Doa dia alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Yang saya tulis satu tu doa yang atas. Yang kedua segala pujian dan syukur-syukuran itu ya Allah. Setiap alhamdulillah. Okey, yang kedua alhamdulillah ala kulli hal. Baik, ni adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mana diceritakan bahawa Nabi SAW apabila terjadinya satu perkara yang Nabi suka, yang Nabi seronok, apa yang rancang tu terjadi kan, apa yang kita plan tu ikut macam mana yang kita plan, maka Nabi akan kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah, sebenarnya milik mutlak Allah, allazi yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmu, sempurnalah as-salihat, amal-amal soleh ataupun kerja-kerja yang baik. Kenapa Nabi gunakan tatimmus salihat kan? Sebab sebenarnya dalam Quran kan selalu sebutkan allazina amanu wa amilus solihat kan, disebutkan wa amilus solihat, dan melakukan perkara-perkara yang baik. Soleh ni baik. Kenapa Nabi gunakan tatimmus salihat, sempurnalah amal-amal yang baik ataupun yang soleh. Sedangkan kan kebanyakan kita selalunya kita pandang allazina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, kita pandang amal soleh itu apa?
ibadah formal yang kita buat kan, puasa, solat, zakat, umrah, haji kan, kita pandang itu sebagai amal soleh. Tapi Nabi diucapkan ni pada setiap perkara yang Nabi suka. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan kita, yang kita disuruh buat adalah perkara yang baik sahaja. Kita disuruh buat perkara yang baik sahaja. Dan setiap perkara yang kita lakukan semua itu termasuk dalam ibadah. Maka dinilai sebagai dua. Baik ataupun tak baik. Jadi kalau baik akan dapat pahala, yang tak baik akan dapat dosa. Tidak ada yang ketiga. Tak ada yang atas pagar. Baik tak baik pun tak. Dia dua je. Jadi sebab itu antara perkara yang kita dapat juga daripada hadis ini ialah dalam kehidupan kita, perkara yang kita kena buat, semua kehidupan kita ni termasuk dalam ibadah, dan semua yang kita kena buat dalam kehidupan kita adalah perkara yang baik je. Yang maksudnya amal soleh sahaja. Supaya semua aktiviti itu dinilai sebagai amal soleh. Kita tak nak aktiviti kita dinilai sebagai amal yang tidak baik. Jadi Nabi bila perkara yang dia suka, dia plan jadi, so Nabi akan cakap alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian bila Nabi terjadinya perkara yang Nabi tak suka, Nabi benci, ataupun kita plan tak jadi kan. So Nabi akan ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian, kesyukuran itu bagi Allah atas setiap keadaan yang berlaku. Kerana apa? Ini mengajarkan kita apa? Tawakal. Kerana apa? Kerana Allah lah yang tahu apa yang baik untuk kita. Kan? Kadang kita plan sesuatu tu kita rasa baik untuk kita, tetapi Allah dia lebih mengetahui bahawa benda itu tak baik untuk kita. Kita nampak baik pada zahirnya, mungkin pada belakang hari kita tak tahu. Mungkin dia jadi tak baik untuk kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jangan kita marah-marah kalau kita plan tak jadi. Apalah dah susah-susah plan dah cantik dah. Ada je yang tak kena. Kan? Jangan cakap itu saja alhamdulillah ala kulli hal. Jadi hidup kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan hanya berkisar dengan dua perkara ni lah. Sama ada kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sebab Allah tolong sempurnakan, Allah tolong bagi jadi apa yang kita nak buat, Allah bantu kita dalam pekerjaan yang kita lakukan, ataupun kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kerana perkara yang kita buat tu tak jadi dan Allah tahu itu adalah lebih baik untuk kita dan Allah nak beri yang lebih baik kepada kita selepas itu. Jadi kita akan sentiasa redha dan bersyukur. Kita tak adalah merungut kan. Kita takkan merungut sebab kita kalau kita dah ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, maka kita dah berserah kepada Allah, kita tahu Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, maka kita akan redha dengan apa sahaja yang terjadi. Pergi interview dapat kerja, alhamdulillah. Tak dapat kerja, alhamdulillah. Kan? Meniaga ada untung, alhamdulillah. Meniaga rugi, alhamdulillah. Semua pun alhamdulillah. Kerana kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, itu adalah perkara yang biasa. Kita plan jadi. Perkara yang biasa kita cakap alhamdulillah. Tapi bila ditimpa musibah, kita cakap alhamdulillah, maka itulah satu perkara yang sukar. Dan kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, tatkala kita ditimpa musibah, maka rasa syukur dan terima kasih itu adalah lebih ikhlas daripada hati. Dan seseorang yang dia bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah, Allah kata apa? La in syakartum, apa dia? La azidannakum. La azidannakum. Allah akan tambah. Yang tak jadi, Allah akan bagi lepas tu jadi bahkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Maka kita lazimi dalam kehidupan kita, alhamdulillah. Jadi tak jadi, suka tak suka, susah tak susah, tengah lapang ataupun tengah sempit, semuanya alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita melazimi kehidupan kita dengan ucapan alhamdulillah, nanti kita berharap agar Allah akhiri pengakhiran hidup kita juga dengan lafaz apa? Alhamdulillah. Kita lihat dalam surah 10.
ayat 10. Surah 10 ayat 10. Muka surat 209, surah Yunus. Surah 10 ayat 10. Muka surat 209. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terjemahan. Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah nanti di akhirat menjadikan kita golongan yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kerana di akhirat nanti orang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin adalah apa? Adalah orang-orang yang sedang berada di dalam syurga. Ya, mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan alhamdulillah di dunia, mudah-mudahan nanti Allah jadikan kita daripada golongan alhamdulillah ketika di akhirat. Allahumma amin. Baik, ia selesai perbincangan kita tentang ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi kita akan sambung hari ini ayat yang ketiga. Ustaz, ada soalan satu. Ya, baik. Okey. Lillah tu, alhamdulillah, lillah lam tu. Ustaz cakap dulu ada 22 macam makna lah. Ya. Tapi yang aplikasi yang dekat sini yang mana satu, Ustaz? Yang tiga lam yang saya bagi tu. Oh, saya sebab tu saya tak apa ni kata orang, tak tercatat itu yang okey. Saya tanya balik. Boleh. Lam tu ada 3. Maaf semua saya terghostan sikit. Tak apa. Yang berhak. Ada siapa nak bantu ke? Ada Ustaz. Yang berhak, yang khusus dan yang memiliki. Okey. Ada 22 lam, maksud lam yang digunakan dalam Al-Quran. Tetapi yang untuk ayat ini ada 3 kita sebutkan. Ada 3. Li. Al-istighfar. Yang pertama adalah Al-istighfar. Al-istihqaq. Al-istighfar. Qaf ya Ustaz? Qaf. Okey. Al-istihqaq maksud dia yang berhak. Yang berhak. Yang kedua al-ikhtisas. Al-ikhtisasu. Maksudnya yang khusus. Yang ketiga al-malik. Maksudnya yang memiliki. Ataupun empunya. Ini 3 daripada 22 maksud li. Alhamdulillahi, bagi Allah. Lalu kita jemah dengan bagi. Kan? Tapi li tu ada 3 maksud dalam ayat ini. Yang pertama al-istihqaqu, yang berhak.
Yang kedua, yang khusus. Yang ketiga, yang memiliki ataupun empunya. Sebab itu li kita terjemahkan sebagai apa? Kita terjemahkan sebagai, dia seolah apa tu terjemahan dia? Alhamdulillah, segala pujian kesyukuran itu berhak bagi Allah. Segala pujian kesyukuran itu khusus bagi Allah. Segala pujian kesyukuran itu milik ataupun kepunyaan Allah. Jadi sebab itu li kita terjemahkan sebagai apa? Hak milik mutlak. Ini barulah apa? Betul-betul sampai maksud li itu. Hak milik mutlak. Maka bila kita terjemahkan hak milik mutlak, kan barulah apa kita rasa apa? Kita rasa kita tak ada apa-apa. Sebab semuanya hak milik mutlak Allah. Dia bukan bagi Allah. Kan dalam Quran selalu kita baca lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan kalau ikut terjemahan biasa, baginya iaitu bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Okey, terjemahan yang pertama. Terjemahan yang kedua, hak milik mutlak Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Mana satu yang kita lebih rasa besarnya Allah itu, agungnya Allah itu? Dengan yang pertama ke yang kedua? So yang ini kita lebih rasakan apa? Keagungan Allah itu. Sebab kita sendiri ucapkan hak milik mutlak Allah. So kita mengakui semua yang ada di langit dan di bumi hak milik mutlak Allah. Semua yang ada pada diri kita, pada badan kita, pada harta yang kita ada, semuanya adalah apa? Hak milik mutlak Allah. Maka dia memberikan kita rasa kita tidak punya apa-apa. Dia memberikan kita rasa khusyuk untuk menjadi apa? Hamba kepada Allah. Dia lebih bagi kita rasa yang kita ni hamba. Kan? Sebab kita bagi aku tak ada apa-apa, semuanya hak milik mutlak Engkau ya Allah. Segala pujian kesyukuran bagi Engkau ya Allah atas semua nikmat yang Engkau bagi ke aku pada hari ini, dengan nikmat apa? Panca indera, anggota badan, kesihatan yang aku ada, harta yang aku ada, anak, keluarga yang aku ada, aku memuji dan aku bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Tetapi aku tahu semua ini adalah lillah, hak milik mutlak Engkau. Aku ini hanya diberi pinjaman. Maka orang yang disedar bahawa hak milik mutlak itu bukan dia punya, dia hanya diberi pinjaman untuk mengurus, maka dia akan mengurus sesuatu itu dengan baik. Dia akan menggunakan pinjaman itu mengikut apa yang Tuan Empunya nak. Jadi Tuan Empunya nak apa? Tuan Empunya nak apa dengan barang pinjaman ni? Nanti kita akan bincangkan dalam ayat-ayat yang berikutnya dalam surah Al-Fatihah. Apabila kita sampai pada ayat Malik Yaumiddin dan juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ini Haji Syaz dapat Okey Ustaz, very clear. Terima kasih. Okey. Li ada 3 yang berhak, yang khusus dan yang memiliki ataupun empunya. Dan kita terjemahkan dia sebagai li itu hak milik mutlak. Baik. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada surah Al-Fatihah ayat yang pertama, surah yang pertama ayat yang ketiga. Yaitu firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay, baik. Bismillah. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman apa maksud dia? Yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Yang maha pemurah Ar-Rahim. Yang maha penyayang. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dia berasal daripada perkataan yang sama.
Dia berasal pada perkataan yang sama. Apa dia punya root word dia? Rasa-rasa apa root word dia? Rahmah. Rahmah. Rohamah. Rohamah. Ma. Dia pun ra, ha, ma. Jadi root word dia sama, iaitu berasal pada huruf ra, huruf ha dan juga huruf mim. Iaitu maksud dia apa? Maksudnya rahmat. Jadi Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, dia berasal daripada satu perkataan yang sama, iaitu rahimah ataupun rahama, yang bermaksud rahmat. Yang bermaksud rahmat. Okey, baik. Jadi kita bincang dulu mengenai rahmat. Mengenai rahmat. Okey, baik. Rahmat adalah salah satu sifat Allah. Kita lihat dalam surah 6 ayat ke-12. Surah 6 ayat 12. Pada muka surat 129. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 12. Surah 129. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul liman fis samawati wal ardh. Qul lillah. Qul lillah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Terjemahan. Bertanyalah wahai Muhammad, hak milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, semuanya itu adalah milik Allah. Ia telah menetapkan atas dirinya memberi rahmat. Demi sesungguhnya, ia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak padanya. Orang-orang yang merugikan diri sendiri dengan mensia-siakan penggunaan Allah, maka mereka dengan sebab yang tersebut tidak beriman. Baik. Kita lihat, kita cuba kita tengok ke ayat tu. Kulliman. Kan Allah kata, katakanlah wahai Muhammad li. Li. So li ni samalah dengan li dalam surah Fatihah yang kita bincangkan. Okay, li, hak milik mutlak. Siapa, apa yang di langit dan juga apa yang di bumi. Kullillah, katakanlah wahai Muhammad. Kan kalau kita guna terjemah biasa, bagi Allah. Kan dia rasa macam biasa je. Kalau kita terjemah kullillah, katakanlah wahai Muhammad, hak milik mutlak Allah. Maka baru kita akan rasa hebatnya, agungnya Allah itu. Kerana semua yang ada di langit dan bumi ini adalah hak milik mutlak. Tidak ada sesiapa yang ada share, ada partnership dengan Allah dalam hak milik tu. Semua 100% Allah punya. Baik, Allah kata, kataba ala nafsihi rahmah. Dia telah mewajibkan, menetapkan, menjadikan sifat ar-rahmah itu pada sifatnya. Baik, jadi rahmat adalah sifat Allah. Dalam bahasa Melayu, rahmat ni kita terjemahkan dengan apa? Secara rahmat ni kita terjemahkan dengan lemah lembut dan juga kasih
Kasih sayang. Sayang. Okay, jadi bila kita dengar rahmah atau rahmat Allah, kita bayangkan ini, lemah lembut dan kasih sayang. Ingat, rahmat Allah, lemah lembut dan kasih sayang. Rahmat, lemah lembut dan kasih sayang. Okay. Jadi bila kita sebut rahmat je, kita bayangkan lemah lembut dan kasih sayang. Kita jangan bayangkan benda lain. Kita jangan bayangkan perkara lain tu, kita bayangkan lemah lembut dan kasih sayang. Sebab itu adalah asas dia untuk perkataan rahmat. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ini adalah dalam hadis kursi. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kita selalu dengar hadis ni. Dia adalah sebuah hadis kursi. Dia tulis terjemahan dia. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Baik, boleh nampak jelas kan tulisan dalam ni saya rasa mungkin 2 perkataan je yang kita tak tahu. Ada 4 perkataan. 2 perkataan je saya rasa yang kita tak tahu. Lagi 2 kita tahu kan. Inna kita selalu dengar kan, maksud dia apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Rahmati. Rahmat itu. Rahmatku. Kasih sayangku. Lemah lembut dan kasih sayangku taghlibu. Ini mungkin yang ni je kita tahu kan. So inilah apa kelebihan kita hafal terjemahan kan. Kita tahu terjemahan perkata tu. So bukan je Quran, bertembung dengan hadis pun kita boleh terjemah sebahagian dah. Sikit je lagi yang kita tak tahu. Baik, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya lemah lembut dan kasih sayangku, taghlibu mengatasi, ghadabi kemurkaanku. Kemurkaanku. Ini adalah hadis kursi. Hadis dia berbunyi lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabin fahuwa 'indahu faqal 'ars inna rahmati taghlibu ghadabi. Iaitu Allah ketika mana dia mencipta makhluk-makhluk dia, kataba fi kitabin, Allah dia menulis dalam kitab, fahuwa 'indahu faqal 'ars. Kitab itu berada di sisinya di atas arasy. Apa yang Allah tulis? Perkara pertama, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku, lemah lembutku, kasih sayangku mengatasi kemurkaanku. Dalam sebuah kisah, ada dalam sebuah hadis dikisahkan bahawa ada suatu ketika dibawakan kepada Nabi SAW satu kumpulan tawanan perang. Satu kumpulan tawanan perang dibawa kepada Nabi SAW. Maka dalam tawanan perang itu ada seorang wanita yang dia biasa menyusukan bayi. Dia biasa menyusukan bayi. Maka apa yang wanita tu buat? Wanita tu dia berjalan dalam kumpulan tu, tawanan perang tu, dia jumpa je bayi, dia akan ambil dan dia akan menyusukan. Dah habis dia letak. Dia jalan lagi, dia jumpa lagi bayi, dia akan ambil dan dia akan susukan. Dia buat berterusan macam tu dalam tawanan perang tu, dalam kumpulan tu. Maka para sahabat dan Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, adakah engkau rasa
wanita itu sanggup untuk mencampakkan bayinya ke dalam api, Nabi bertanya kepada para sahabat setelah melihat apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Nabi bertanya, adakah kau rasa wanita ni sanggup nak mencampakkan bayi dia ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, sudah tentunya tidak. Selagi mana dia boleh menghindari bayi itu daripada api, dia pasti akan menghindarkan. Dia tidak akan mencampakkan bayi itu selagi boleh. Dia takkan campak. Kemudian Nabi SAW menyambung, sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengasihi kamu lebih daripada wanita itu mengasihi bayinya. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengasihi kamu daripada wanita itu mengasihi bayinya. Maka Nabi SAW nak menunjukkan satu keadaan bahawa siapa lagi yang kat dunia ini, siapa lagi yang lebih menyayangi anak dia melebihi ibu. Ibulah yang sayang sangat kepada anak dia, betul tak? Apa je buat boleh. Ada ibu yang sanggup, anak dia masuk penjara tak apa, biar dia yang ganti anak dia. Anak dia kena bunuh tak apa, biar dia yang kena hukum bunuh, janji anak dia selamat. Seorang ibu sanggup melakukan apa sahaja untuk anak dia. Walaupun dia berada di dalam bahaya, dalam kesakitan, hatta walaupun dia akan mati, dia sanggup demi dia menyelamatkan anak dia. Maka kasih sayang ibu adalah kasih sayang yang ikhlas, yang sangat besar terhadap anak dia. Lagi-lagi bayi, kecil lagi kan. Dan Nabi SAW beritahu, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang wanita itu terhadap bayi tersebut. Kalau dikumpulkan semua ibu-ibu, kasih sayang ibu di dalam dunia ini tidak akan menyamai dengan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kerana Allah lah, siapa dia? Dialah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Kita lihat dalam surah 12 ayat 64. Surah 12 ayat 64. Pada muka surat 243. Muka surat 243 surah Yusuf, surah 12 ayat 64. Surat 243. Baik, jumpa dah ke? Minta maaf lah kadang kalau saya tercepat baca. Saya tunggu kejap. Muka surat 243, surah Yusuf, surah 12 ayat 64. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Terjemahan. Bapa mereka berkata, jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu yang telah kamu hampakan. Oleh itu, aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. Kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya. Dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa saja yang menaruh belas kasihan. Situ dituliskan arham. Arhamu. Untuk lebih mudah, kan? Lebih mudah. Perkataan
kabirun. Kita selalu dengar apa kabirun? Oh. Besar. Akbar. Oh. Selalu disebut apa? Maha besar. Akbar lebih besar. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tapi kalau dia adalah perkataan akbar sahaja, tak ada Allah, dia akan jadi apa? Kabirun besar, akbaru lebih besar ataupun paling besar. Jadi rahimah adalah yang memberi rahmat, tetapi arham dia adalah bentuk akbar. Dia yang paling. Rahimin, rahim, arhamur rahimin, rahimin orang-orang yang penyayang atau yang mengasihani. Tetapi arham yang paling penyayang, yang paling mengasihani. Jadi adalah Allah, jika dikumpulkan semua kasih sayang manusia dalam bumi ini, tidak akan sama dengan kasih sayang Allah kepada hamba dia, iaitu kita. Kerana Allah adalah apa? Arham, arhamur rahimin. Arhamur rahimin. Penyayang. Yang paling penyayang di antara yang penyayang. Rahim tu dah memang orang yang banyak kasih sayang dia. Tapi arham dia yang paling penyayang daripada yang penyayang. Baik. Adakah rahmat Allah ini untuk golongan tertentu sahaja? Adakah rahmat Allah ini untuk golongan tertentu sahaja? Tidak. Baik, kita lihat dalam surah 7 ayat 156. Muka surat 170. Dan muka surat 170 surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 156. Ustaz. kan? Muka surat 170. Minta maaf. Tak tahu macam mana boleh termute pula. Patutlah saya cakap tengok semua orang tak ada. Saya baru nak ask to unmute. Ingatkan semua orang dah merajuk tak nak layan saya. Gitu aja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك وكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء. قال عذابي أصيب به من أشاء. ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Terjemahan. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan kutimpakan kepada sesiapa yang kukendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Baik. Kita nak lihat pada apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai' dalam ayat tu kan. Dan rahmatku, apa dia? Dan rahmatku meliputi setiap sesuatu. Kulla syai'in. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah 40 ayat yang ke-7. Surah 40 ayat 7. Pada muka surat 467. Muka surat 467. Surah Ghafir. Surah yang ke-40 ayat ke-7. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Terjemahan. Malaikat yang memikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan beriman kepadanya, serta mereka memohon ampun bagi orang-orang yang beriman dengan berdoa merayu, wahai Tuhan kami, rahmat-Mu dan ilmu-Mu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Baik. Mereka kata Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguhnya luas engkau punya rahmat dan juga ilmu itu meliputi setiap sesuatu. Maka rahmat Allah itu tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja. Ia meliputi kepada tiap-tiap sesuatu yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, manusia ataupun binatang. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW disebutkan bahawa Inna lillahi mi'ata rahmah. Kita mungkin pernah dengar hadis ni. Sesungguhnya Allah itu dia ada berapa rahmat? Allah ada berapa rahmat? Allah ada 100. Allah ada 100 rahmat. Dan Allah turunkan ke bumi ini berapa rahmat? Satu sahaja. Dan dengan satu rahmat itulah apa dia? Manusia saling berkasih sayang dan berlemah lembut. Begitu juga jin, begitu juga haiwan, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Hanya dengan satu rahmat itu, seorang ibu mengasihi anak dia.
dengan satu rahmat itu binatang liar seperti harimau dan juga singa mengasihi anak dia, tak makan anak dia. Hanya dengan satu rahmat itu sahaja cukup meliputi dalam untuk semua makhluk di atas muka bumi ini. Bukan saja di luaran, rahmat Allah itu, besarnya rahmat Allah itu hingga masuk ke dalam hati setiap manusia dan juga haiwan. Kerana itu setiap daripada kita secara tabi'inya ada sifat kasih sayang. Kerana itu adalah satu rahmat daripada Allah. Dan pada akhir penghujung hadis tu Nabi sebut apa? Dan Allah menyimpan lagi 99 rahmat itu untuk hamba-hambanya pada hari akhirat. Maka kita punya kasih sayang jiran-jiran kita, adik-beradik, mak ayah kita, semua yang kita lihat di atas muka bumi ini orang yang dia mengambil berat tentang orang lain, tolong orang lain, dia suka bercinta dengan orang, semuanya itu adalah dengan satu rahmat sahaja. Bayangkan lagi di akhirat nanti Allah akan sediakan lagi 99 untuk hamba-hambanya. Satu pun dah cukup banyak dah. Dengan satu rahmat itu pokok boleh tumbuh. Pokok buah-buahan yang kita tanam tumbuh. Kan? Dengan rahmat Allah yang satu itu. Lalu kita boleh makan hasil daripada tanaman tersebut. Dengan satu rahmat itu, sungai terus mengalir. Hujan terus turun membasahi bumi. Dengan satu rahmat itu, Allah turunkan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu menghidupkan hati kita. Maka satu rahmat itu kesannya menjadikan bumi ini boleh berjalan dengan baik. Hanya dengan satu rahmat. Bayangkan dengan 99 rahmat yang nanti Allah akan sediakan untuk hamba-Nya pada hari akhirat. Baik. Jadi, Cik Madam, big picture dia atau gambaran besar dia di sini adalah apa? Rahmat. Kan? Ini adalah rahmat. Ini yang paling besar. Dalam rahmat itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai Ar-Rahman, yang kedua disebut sebagai Ar-Rahim. Ar-Rahim. Satu rahmat yang ada di muka bumi ini telah menghasilkan dua ini. Dua ini Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Semua termasuk dalam rahmat. Termasuk dalam rahmat. Baik, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Saya tulis macam ni lah. Senang sikit nampak. Ni ada alif kecil kan dalam Quran. Dia ada alif kecil. Tapi saya tulis bagi dia alif tu besar biar kita nampak. Baik. Ar-Rahman dia adalah dalam bahasa Arab dipanggil isim mubalaghah. Pernah dengar tak mubalaghah? Kalau kita bahasakan bahasa kita, dia adalah ekstrim. Kita boleh sebut sebagai ekstrim ataupun hyperbola. Okey. Maksud dia apa? Kalau ditulis hanya sebagai Ar-Rahim, maksudnya Ar-Rahimah, Ar-Rahimah ataupun Ar-Rahmah. Okey. Itu adalah rahmat sahaja. Tapi bila ditulis sebagai Ar-Rahman, maka dalam bahasa Arab ini adalah bentuk mubalaghah ataupun dalam bahasa Melayu disebut satu perbuatan yang ekstrim ataupun hyperbola. Maksudnya satu perbuatan itu dia berlebih-lebihan, dia banyak sangat-sangat. Jadi Ar-Rahman maksud dia apa? Yang pemurah, kita terjemahkan yang pemurah ataupun yang banyak yang kasih sayang. Kasih sayang. Maka kasih sayang dia adalah apa? Berbentuk ekstrim dan hyperbola. Maksudnya kasih sayang itu adalah banyak. Sangat berlebih-lebihan, sangat banyak.
Bahasa kita nak menggambarkan banyak dia tu. Sebab apa? Kita dah tahu bila dalam bahasa Arab kalau kat belakangnya ada tambahan alif dan juga nun. Itu maksud dia adalah perbuatan yang ekstrim, yang bersangatan ataupun berlebihan. Banyak sangat. Macam tu juga ni perkataan ni. Kalau kita biasa tengok perkataan ni okey. Qara'a. Okey. Maksud dia apa? Ya. Baca. Maksud dia baca. Ini pernah tengok tak perkataan ni? Pernah tengok tak? Quran. Maksud dia apa? Quran maksud dia apa? Al-Quran. Bila Al-Quran jadi Al-Quran je. Sedangkan Qara'a baca sampai ke Al-Quran dia jadi Al-Quran. Al-Quran betul lah Al-Quran. Itulah dia Al-Quran. Tapi Al-Quran dia asal dia daripada Qara'a. Qara'a baca. Tapi Quran kat belakang dia ada huruf apa? Alif. Alif nun. Alif dan juga nun. Quran Baca. Rahman. Sama tak? Sama. Sama. Quran dan Rahman sama. Maksud dia Quran adalah bacaan yang perlu dibaca banyak kali. Bacaan yang banyak. Sebab tu disebutkan Quran kan. Kalau dia hanya sekali je bacaan, dia tak sebut Quran. Dia sebut apa? Qira'atan. Qira'ah. Qira'ah ni bacaan bentuk maksud dia bacaan yang orang sekali baca, dua kali baca macam tu je. Tapi kalau Quran dia adalah bacaan yang banyak dan berulang-ulang. Sebab tu Allah gunakan Quran. Allah tak guna qira'atan. Itu beza. Jadi Al-Quran, sebut je perkataan Al-Quran, kita tahu Al-Quran adalah bacaan kita kena baca sekali ke banyak kali? Banyak kali. Kita kena banyak kali. Kita kena baca banyak kali. Kenapa kena baca banyak kali? Sebab kalau baca sekali je kan, kadang kita tak faham. Kan kadang kita baca novel bahasa Melayu pun, kita tak faham. Kita kena baca lagi sekali, baru kita akan faham. Sebab itu Quran dia kena baca berulang kali. Quran lebih lagi daripada novel-novel yang kita baca. Dan Al-Quran, kita dah baca, hari ini kita faham macam ni, besok kita baca, kita akan dapat kefahaman yang baru. Setiap kali baca, kita akan dapat kefahaman yang baru. Itulah mukjizat. Itulah dia kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran dia adalah satu bacaan yang perlu dibaca dengan banyak dan berulang-ulang. Sama dengan Ar-Rahman. Alif Nun ini menunjukkan apa? Perbuatan yang bersangatan, ekstrim, yang banyak, yang berlebih-lebihan. Maka Allah gunakan, menamakan dia adalah Ar-Rahman. Iaitu zat yang kasih sayang dia bukan biasa-biasa. Kasih sayang dia sangat banyak, berlebih-lebihan, bersangatan, ekstrim sangat. Bolehlah bahasa perkataan dalam bahasa Melayu. Tapi itulah dia Ar-Rahman. Dia dalam bahasa disebut sebagai isim mubalaghah. Sesuatu yang berlebih-lebihan. Baik. Ar-Rahim. Baik, perkataan Ar-Rahman dalam Al-Quran disebut sebanyak berapa kali? Ada 12 kali. Dalam Al-Quran perkataan Ar-Rahman disebut sebanyak 12 kali. Kalau perkataan yang Rahimah, kan kata dasar dia Rahimah kan. Ar-Rahim daripada Rahimah, Ar-Rahman daripada Rahimah, Rahmah daripada Rahimah. Kalau Rahimah dalam Quran disebut sebanyak 339 kali. Ini maklumat tambahan je lah. Maklumat tambahan. Ini dipanggil I'jaz Al-I'dadi. Mukjizat dari segi nombor. Pun ada kajian yang dibuat terhadap Al-Quran mengenai nombor-nombor di dalam Al-Quran. Tapi dia adalah sebagai
satu mukjizat, kelebihan, bukanlah sebagai satu nombor yang perlu kita beli atau kita tikam. Dia tak ada, jangan tikam guna nombor Quran. Dia ada mukjizat dia. Baik, Rahimah dan Quran 12. Ar-Rahman dalam Quran ada 12 kali. Ar-Rahim dalam Quran ada 112 kali disebut dalam Al-Quran. Okay, baik. Ar-Rahman. Ya, kita dah jelas tadi. Ar-Rahim. Ar-Rahim juga adalah dalam bentuk mubalaghah juga. Sesuatu yang berlebihan juga, yang bersangatan. Tetapi Ar-Rahim dia lebih dekat dengan fa'il, iaitu pembuat. Maksud dia, orang yang dia ada duit banyak dinamakan orang yang kaya. Orang yang terkaya di dunia, kita sebut dia sebagai orang yang kaya sangat atau kaya gila. Tetapi apabila dia ada bersikap Ar-Rahim, maksud dia kekayaan dia tu dia akan berikan kepada orang, dia akan kongsi dengan orang. Begitulah maksud Ar-Rahim. Ada kasih sayang yang banyak dan kasih sayang itu dia buat apa? Dia berikan, dia alirkan, dia kongsikan kepada orang lain. Sebab itu dia adalah fa'il. Dengan apa yang dia ada, dia buat. Dia lakukan. Dia sebagai fa'il, pembuat. Sebab itu kan, antara sifat Allah apa? Kita selalu dengar dalam Quran kan. Kita lihat dalam surah 29 ayat 21. Surah 29 ayat 21. Pada muka surat 398. Muka surat 398 surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 21. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'. Yu'adzibu man yasha'. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وإليه تقلبون. Baik, terjemahan. Ia menyeksa sesiapa yang dikehendakinya, iaitu orang-orang yang ingkar, dan ia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang dikehendakinya, iaitu orang-orang yang beriman. Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan untuk menerima balasan. Baik. Wa yarham, dia memberi rahmat. Itu datangnya daripada sifat Ar-Rahim. Baik, jadi dengan paduan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini, maka dapat kita fahami dia adalah sifat lembut dan kasih sayang Allah yang banyak pada diri dia. Dan kasih sayang itu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah itu meliputi kepada setiap sesuatu. Allah tidak simpan kasih sayang itu untuk diri dia. Kalau Allah simpan kasih sayang itu untuk diri dia, tidak ada makhluk yang akan rasa. Tapi Allah, dia berikan, dia alirkan sifat kasih sayang dia kepada hamba-hambanya. Maka sebab itu banyak kita dalam Al-Quran, dan Allah mulakan Al-Quran dengan menyebut apa? Pada permulaan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam ayat ketiga ni Allah ulang lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah letakkan dua. Sedangkan Allah banyak lagi nama ada kan? Pada Asmaul Husna ada 99 nama. Kenapa Allah tak letak nama yang lain? Al-Ghani ke, Al-Karim, Al-Qawi, Al-Matin. Tapi Allah memilih untuk letak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kerana
Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang manusia perlukan dalam kehidupan. Baik. Kenapa Allah sebut Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim selepas Rabbil Alamin? Ayat kedua tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Rabbil Alamin. Kemudian ayat seterusnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim selepas Rabbil Alamin? Kenapa Allah tak sebut je Alhamdulillahirrahmanirrahim Rabbil Alamin? Kenapa Allah tak sebut macam tu? Kenapa Allah sebut Rabbil Alamin dulu, lepas tu baru sebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Sebab apa? Kerana ia adalah bentuk, kalau dalam bahasa Arab itu kita sebut sebagai apa? At-Targhib dan juga At-Tarhib. Kita selalu dengar juga At-Targhib dan At-Tarhib. Tak nampak. At-Targhib dan juga At-Tarhib. At-Targhib dan juga At-Tarhib. At-Targhib ni motivasi. At-Tarhib ancaman. Baik, Allah sebutkan Rabbil Alamin dulu sebelum Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab dia adalah bentuk At-Targhib dan juga At-Tarhib untuk beri kita motivasi dan juga ancaman. Baik, kita bagi contoh. Kalaulah kita sekarang ni berada dalam satu negara yang ada seorang raja. Raja ni pula kita tahu dia berkuasa pada setiap yang berada di bawah jajahan dia. Raja ni dia boleh buat apa sahaja yang dia nak. Dia boleh ambil kita punya rumah, dia boleh suka-suka je ambil kita punya anak, isteri, dia boleh suka-suka je halau kita, dia boleh suka-suka je nak bunuh kita, dia boleh suka-suka je nak rampas kita punya perniagaan. Dia boleh suka-suka ikut dia je sebab dia raja. Dan apa yang dia buat semua, tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Tak ada siapa yang berani untuk pertikaikan. Semua kena tunduk dan patuh je pada apa yang raja ni buat. Maka apabila kita duduk di bawah pemerintahan raja yang kita tahu dia berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dia nak, maka mestilah kita hidup dalam apa? Ketakutan. Kerana boleh je tiba-tiba Kang datang, dia nak ambil kita punya rumah, dia halau pula kita tengah meniaga, dia ambil pula duit daripada kedai semua dia ambil kan, suka dia je. Kita hidup dalam ketakutan. Maka sebab itu Al-Quran setelah Allah sebutkan bahawa dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbir, memerintah sekalian alam. Semua yang ada di alam ini Allah yang mencipta dan Allah mentadbir semuanya mengikut kehendaknya. Dia boleh buat apa yang mengikut kehendak dia. Dia nak bagi, dia nak ambil, dia nak bagi sihat, nak bagi sakit, semua dia boleh buat. Maka kita akan rasa macam risau. Aku ni nanti Allah dah tentukan nasib aku ni miskin ke kaya, sihat ke sakit, nanti mungkin akan buta ke, akan pekak, akan aksiden, kaki putus ke, tangan putus ke, anak meninggal ke, rumah terbakar, jadi bankrupt, kita akan risau. Maka Allah sebutkan selepas itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Supaya nak bagi kita tenang. Jangan risau. Tuhan yang mencipta dan mentadbir sekalian alam ini, dia adalah apa? Ar-Rahman dan dia adalah Ar-Rahim. Dia sangat banyak kasih dan sayang dia, dan kasih dan sayang dia itu dia nak beri kepada semua hamba-hambanya. Maka bila kita dengar tu kita akan jadi lega.
Sebab kita berada di bawah satu kuasa yang memang berkuasa, yang boleh buat apa saja ikut kehendak dia, tetapi apa? Dia sayang kepada rakyat dia. Maka kita akan rasa tenang untuk duduk di bawah kekuasaan raja tersebut. Sebab itu Allah sebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim selepas Rabbil Alamin. Supaya nak bagi kita rasa tenang, nak bagi kita rasa lega bahawa Allah ini, Raja ini, dia sayang dekat kita. Dia nak bagi kasih sayang dia itu dekat kita. Baik. Nama Ar-Rahman, boleh nama Ar-Rahim boleh digunakan kepada Allah dan boleh digunakan kepada manusia. Seperti mana sifat mulia, karim, kan kita boleh guna Allah yang Maha Mulia, dan juga kita boleh sebut bahawa manusia mulia. Tetapi Ar-Rahman tidak boleh dinisbahkan kecuali hanya kepada Allah. Ar-Rahman hanya boleh dinisbahkan kepada Allah sahaja. Kita lihat dalam surah 7 ayat 110. Surah 7 ayat 110. Surah Al-A'raf pada muka surat 164. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 110. Oh, maaf salah. Surah 17 rasanya. A'raf. A'raf surah 7 Ustaz. Betul? 7. Tak, saya salah ambil. Saya salah quote dia punya ayat. Oh. Minta maaf dia bercampur-campur. Surah 17, bukan 7, 17. Okey. 17, 110. Surah Al-Isra. Al-Isra. Surat terakhir surah Al-Isra pada muka surat 293. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Baik, terjemahan. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu. Juga janganlah engkau perlahankannya. Dan gunakanlah saja satu cara yang sederhana di antara itu. Baik. Engkau Allah kata, serulah Allah ataupun serulah Ar-Rahman. Allah khususkan untuk kita berdoa dengan kita memohon pada Allah ataupun guna nama Ar-Rahman. Nama yang lain boleh guna seperti Allah sebut, Falahul Asma'ul Husna. Dia ada juga nama-nama yang lain, tetapi Allah mengkhususkan kepada dia nama apa? Allah dan juga Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman adalah nama yang special, khusus untuk Allah. Dan Allah pelihara nama Ar-Rahman ini daripada sesiapa sahaja yang nak menggunakannya. Sebab itu pada zaman dahulu
ada seorang yang dia menggelarkan diri dia sebagai apa? Dia menggelarkan diri dia sebagai Rahman Rahmanut Timamah. Rahman At-Timamah. Rahman Al-Yamamah. 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 Rahman Al-Yamamah. Rahmanul Yamamah. Ada seorang manusia ni, dia menggelarkan diri dia bahawa Rahmanul Yamamah. Seorang Ar-Rahman, seorang yang pemurah, yang berkasih sayang, yang lemah lembut di bumi Yamamah. Tetapi Allah, dia tidak redha seorang hamba itu menggunakan nama dia yang tidak layak bagi dia. Maka Allah menghinakan manusia tersebut. Maka kita kenal manusia itu pada hari ini dengan nama siapa? Rahmanul Yamamah ni. Kita kenal nama dia sekarang dengan nama apa? Kita kenal dia dengan nama pernah dengar nama ni? Musailamatul Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Mesti pernah dengar. Musailamah Al-Kazzab. Dialah dulu yang mengaku sebagai apa? Sebagai Rasul setelah Nabi SAW. Dia menggelarkan diri dia, dia nak mula up diri dia, nak mula menaikkan diri dia, memperkenalkan diri dia. Dia beritahu dia adalah siapa? Rahmanul Yamamah. Sebagai orang yang penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang, penuh dengan sifat rahmat di bumi Yamamah. Tetapi Allah tidak redha dengan nama itu digunakan oleh hamba-Nya. Apatah lagi hamba itu tidak layak, dia mengaku bahawa dia adalah Rasul. Maka Allah menghina dia dengan memberikan dia nama apa? Al-Kazzab. Maka sehingga hari ini kita sebut, bila kita sebut Musailamah, kita tak sebut Musailamah saja, betul tak? Kita akan sebut Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab ni bukannya pembohong yang biasa-biasa, kan? Kalau biasa-biasa, nama dia Al-Kadzbu. Ni pembohong. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau diletakkan ini, diletakkan sabdu ni dan alif, maka itu maksud dia sangat. Kalau dia pembohong, dia sangat suka membohong. Kalau dia yang suka membantu, maka dia adalah seorang yang sangat suka membantu. Jadi Allah letakkan dia bukan saja penipu, tapi yang memang orang kata, kita kenal kalau kita sebut bahasa kita lah, memang kaki kencing. Itu bahasa kita. Memang dia ni kita tahu lah, dia ni memang kuat menipu. Sebab itu digunakan Al-Kazzab. Dia nak mengaku dia Ar-Rahman, tapi Allah hinakan dia. Allah letakkan nama dia Al-Kazzab. Baik. Jadi, adakah ada perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Adakah ada perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Kalau dah dua-dua ni berasal daripada rahmat, ada beza tak Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni? Adakah terdapat perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim? Jadi Ibnu Abbas berkata bahawa Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kedua-duanya berasal daripada sifat rahmah. Kedua-duanya berasal daripada sifat rahmah. Dan satu daripada keduanya itu lebih lembut
ataupun lebih banyak kasih sayang ataupun lebih banyak rahmat daripada satu yang lain. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah tidak sama. Ada perbezaan di antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahman bersifat umum. Ar-Rahim bersifat khusus. Kena habis dah. Ar-Rahman bersifat umum, Ar-Rahim bersifat khusus. Apakah umum Ar-Rahman dan apakah khusus Ar-Rahim itu? InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada minggu depan. Pertemuan yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Sebab takut kita tak ada nak habis bincangkan tentang Ar-Rahman. Baik. Jadi setakat itu perkongsian yang saya dapat berikan. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Kita bincang tadi tentang Al-Alamina dan juga kita bincang tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahagian daripada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kita bincang tentang rahmat Allah secara umumnya. Dan insyaAllah kita akan masuk perbincangan yang lebih khusus iaitu kepada Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahman dan juga lafaz Ar-Rahim pada minggu hadapan insyaAllah. Baik, ada apa-apa soalan yang berkaitan? Saya ada diberitahu ada 4 nama Allah, nama Tuhan yang kita boleh gunakan. Ada 4 nama? Nama Tuhan. Okey. Yang kita tak boleh gunakan. Okey. Itu Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq dan Al-Qudus. Okey. Boleh tolong jelaskan tak? Okey. Tentang nama Allah yang lain yang tidak boleh digunakan, maksudnya tidak boleh dinisbahkan kepada manusia. Ada perbincangan ulama mengenainya. InsyaAllah nanti saya boleh kalau saya bawakan pada hari pertemuan kita yang lain sebab saya perlu lagi nak rujuk. Saya takut saya cakap saya akan sampai maklumat yang salah. Jadi KIB dulu soalan ni. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan kongsikan insyaAllah. Tentang nama-nama Allah yang kita tidak boleh nisbahkan kepada manusia. InsyaAllah. Ustaz, maknanya kita banyak nama-nama Rahman tapi kita jangan disebutkan itu je. Boleh beri anak nama Rahman. Boleh. Kita bagi anak nama apa-apa nama daripada sifat Allah pun kita kena letak kat depan dia apa? Abdul kan? Itu selalu letak Abdul Rahman. Jadi maksudnya dari segi sebab kita mungkin bahasa Melayu kita tak rasa sangat penggunaan nama Allah ni. Sebab lebih dalam bahasa Arab kita perbincangan sebab banyak dalam bahasa Arab, sebab itu dia bincangkan tentang nama Allah ni boleh tak dinisbahkan kepada manusia ataupun tidak. Sebab kalau macam kita nak kata macam kita cakap wahai Tuhan yang mulia, Raja yang mulia, engkau orang yang mulia, kita akan nampak perkataan itu adalah mulia. Kan? Tapi dalam bahasa Arab dia adalah perkataan karim. Perkataan karim. Kan? Kalau kita sebut enta karim, engkau adalah orang yang mulia, karimun itu juga adalah nama Allah. Jadi sebab itu perbincangan banyak dalam bahasa Arab. Kalau kita tak berapa nampak sangat sebab kita tak guna perkataan tu. Kita tak guna perkataan tu. Kecuali kalau kita Ahmad engkau ni memang karim lah, bukan kita rasa karim tu nama Allah. Tapi kita kata Ahmad engkau ni mulia. Jadi kita tak nampak itu adalah sebenarnya nama Allah. Jadi dalam bahasa Arab kita sebut karim pun, engkau ni orang yang mulia, dia akan sebut anta karim. Engkau orang yang mulia. Dan nama Allah juga karim. Jadi di situ perbincangan dia, ada yang kita boleh nisbahkan kepada manusia, ada yang tidak.
Tapi dalam bahasa Melayu, kita gunakan apa saja nama Allah, untuk kita beri nama, kita akan gunakan dalam, kita letak depan dia Abdul, kan? Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Abdul Karim. Qawi, Abdul Karim. Kita tak letak. Kita tak letak Karim. Nama siapa? Karim. Nama siapa? Rahman. Tak, kita mesti akan letak Abdul. Cuma panggilan tu kita akan panggil dia Rahman, Rahim, Karim. Dan ada sebagian ulama' dibincangkan bahawa kalau kita nak panggil orang dengan nama tu sahaja pun dilarang. Kita dilarang. Maksudnya nama orang tu Rahman, Abdul Rahman kan. Kita panggil dia Rahman. Ada ulama' yang bincangkan itu dilarang. Kerana Rahman itu adalah nama Allah. Ataupun nama dia Abdul Rahim, kita panggil dia Rahim. Rahim, tak boleh. Ada ulama' yang bincangkan tak boleh. Tapi of course yang belah kita ada yang menyebutkan boleh sebab kita tak bermaksudkan untuk memanggil dia sebagai nama Allah kan. Sebab kita boleh sebut pun kadang sebagian kita tak faham maksud nama orang tu pun. So kita just panggil dia hanya sebagai panggilan nama. Cuma perbincangan yang lebih mendalam, ada ulama' yang dia tidak membenarkan kalau nak sebut nama penuh. Abdul Rahman, dia jadi panjang pula kan. Abdul Rahim jadi panjang. Untuk kita tak biasalah kita sebut macam tu. Tapi ada yang berpandangan macam tu. Jadi perbincangan tentang nama yang boleh dinisbahkan kepada manusia ataupun tidak adalah lebih kepada perbincangan perkataan di dalam bahasa Arab. Kerana Arab menggunakan, Arab disebut kaya, ghani juga kan, ghani, anta ghani, engkau kaya. Dan Allah nama dia juga apa? Al-Ghani. Nama Allah adalah kuat. Engkau kuat, anta qawi. Nama Allah juga qawi juga. Jadi perbincangannya pada penggunaan perkataan. Jadi sebab itu ada beberapa nama yang tidak boleh dinisbahkan hatta kepada manusia di dalam bahasa Arab khususnya. Dia tak boleh panggil anta Rahman, tak boleh. Kalau nak panggil anta Rahim, boleh. Tapi anta Rahman, tak boleh. Sebab itu hanya khusus untuk Allah. Dan beberapa elemen lain nanti insya-Allah saya akan simak dan saya akan kongsikan insya-Allah. Baik, atau ada apa-apa yang kurang jelas tentang perbincangan kita hari ini? Semua faham Ustaz nampak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau semua faham, alhamdulillah lah. Nanti maklumat, saya harap maklumat yang disampaikan tu sampai dan boleh difahami. Kalau ada maksudnya term yang saya guna tak faham, boleh tanya. Khususnya term yang bahasa Arab lah. Sebab sebelumnya saya cuba nak kurangkan menggunakan term bahasa Arab, tapi saya suka untuk tulis perkataan tersebut sebab rasa lebih lengkap dan lebih tepat untuk rujukan. Kadang kalau kita beri terjemahan, kadang mungkin bila orang lain dengar atau kita cerita kat orang kata apa benda ni kan, tak tepat ni. Tapi bila kita sebut dalam bahasa Arab perkataan tu, so orang tu boleh semak sendiri adakah betul makna dia dengan terjemahan yang kita beri. Jadi sebab itu saya suka bagi banyak term yang bahasa Arab kan, macam at-targhib kan. Sebab supaya kita tahu apa benda istilah tu sendiri dan kita tahu dia punya makna. Jadi kalau ada apa-apa perkataan atau term yang kurang jelas boleh tanya, atau ada apa-apa penerangan yang rasa macam tak boleh nak faham, tak kena kan. Sebab terus terang saya dulu waktu mula-mula belajar tadabbur agak pening juga sebab tak boleh nak nampak Syekh ni cerita pasal ayat ni, tiba-tiba dia pergi ke ayat ni, kita tak boleh nak nampak dia punya perkaitan tu kan. Susah nak nampak hubung kait antara ayat tu. Jadi mungkin juga ada sebahagian kita experience benda tu kan. Jadi kalau kata kurang jelas boleh tanya. Sebab saya dulu pening kepala nak kita nak memahamkan ayat ni kan cerita ayat ni kan cerita ayat tu. So kita nak jadikan dia macam satu map yang bercantum, kadang-kadang dia agak susah untuk kita faham. Tapi insya-Allah bila kita dah selalu kita boleh nampak dah lah macam mana kita nak tadabbur satu ayat tersebut. Okay, baik, kalau tak ada itu saja perkongsian yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Saya harap ada manfaat yang dapat diambil.
Apa yang beritahu kepada Allah dan apa yang kurang jelas, yang salah itu daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada tersalah cakap atau tersalah perkataan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullah khairah kepada semua yang berusaha untuk mengikuti kita punya perbincangan pada minggu ini dan pada setiap minggu. Moga masa yang kita luangkan ini Allah nilai dia sebagai amal soleh dan mudah-mudahan masa ini akan menjadi saksi untuk kita di akhirat nanti bahawa kita telah menggunakan masa umur yang Allah berikan kepada kita untuk kita cuba memahami Al-Quran. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa